Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru yang baru masuk ke KSTAF. Terima kasih kerana mengikuti taklimat saya, iaitu taklimat mata pelajaran biologi, di mana khas dibuatkan untuk pelajar-pelajar dalam minggu orientasi ini bagi memberi idea sama ada nak memilih option fizik ataupun biologi. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Rostan Effendi bin Ismail, atau panggil saya Cikgu Rostan. Saya berpengalaman mengajar di sini lebih kurang 11 tahun. Selain daripada itu, ada lagi seorang guru yang mengajar di sini, iaitu Puan Nurhaliza binti Cik Hashim. Beliau juga merupakan guru yang berpengalaman yang telah mengajar di sini lebih kurang 3 tahun selepas beliau meninggalkan Kolej Meteorologi untuk bertukar ke sini. Silibus biologi ini membolehkan pelajar memahami fenomena, teori, prinsipal biologi dengan lebih baik. Di samping dapat menilai informasi biologi secara kritikal dan membuat kesimpulan secara logik, dan juga merancang dan melaksanakan eksperimen secara saintifik dan membuat kesimpulan yang betul. Sampai itu meningkatkan kebolehan dan juga kemahiran dalam mengendalikan peralatan dan juga bahan sains secara betul dan juga selamat. Dan akhir sekali memupuk sikap yang betul dan juga nilai-nilai sosial, teknologi, isu-isu alam sekitar dalam biologi. Dan dengan harap silibus ini akan dapat melahirkan pelajar kita yang memahami biologi dan juga dapat menjadi pelajar yang cemerlang. Apakah bidang kerjaya yang mungkin kamu akan dapat apabila kamu berada di universiti, bila kamu ambil kos biologi ini? Okey, semua orang pandang bila ambil biologi mesti nak jadi doktor, nak jadi dentist, doktor gigi lah, ataupun menjadi farmasis. Itu adalah antara famous course, famous program yang ada kat universiti dalam bidang biologi. Tapi sebenarnya banyak lagi bidang-bidang lain yang sangat berpotensi dalam sektor pekerjaan. Contohnya dalam bidang food technology ataupun teknologi makanan, bioteknologi, aquaculture, bioindustri, dan pelbagai lagi lah yang boleh ada potensi di alam pekerjaan. Di samping bidang biologi ini juga boleh melatih seseorang itu menjadi usahawan. Contohnya usahawan dalam bidang pertanian, perusahaan makanan dan sebagainya. Jadi banyak bidang di luar sana sebenarnya adalah dalam bidang biologi, sebab biologi ini adalah mencakupi bidang kehidupan yang berkaitan rapat dengan sumber kehidupan kita, terutamanya dalam penyediaan keperluan asas, iaitu makanan. Kandungan silibus. Silibus biologi ini dibagi kepada mengikut semester. Semester pertama, silibus ini akan merangkumi biologi molekul dan juga metabolism. Semester kedua, fisiologi, dan semester ketiga, ekologi dan juga genetik. Kemudian ditambah lagi dengan praktikal, iaitu school based assessment. Antara topik dalam semester 1 adalah biological molecules, structure of cell and organelles, memory structure and transport, enzyme, cellular respiration and photosynthesis. So ini 6 topik ini akan diajar dan akan diuji dalam peperiksaan semester tersebut. Di semester kedua, pelajar-pelajar akan didedahkan dengan tajuk gas exchange, transport in animal and plant, control and regulation, reproduction, development and growth, homeostasis, immunity, dan infectious disease. Kesemuanya ada 7 topik. Manakala di semester terakhir, iaitu di semester ketiga, pelajar akan didedahkan dengan tajuk taxonomy dan biodiversity, ekologi, selection dan speciation, inheritance and genetic controls, gene technology and biotechnology. Peperiksaan ataupun scheme of assessment. Untuk semester 1 ataupun paper 1,
dia punya kod adalah 964/1 biologi 1 yang akan menguji tentang tema biomolekul and biological molecule and metabolism. So dia adalah written test, ujian bertulis, melibatkan 3 bahagian. Section A ada 15 compulsory multiple choice question to be answered. Ada 15 soalan pelbagai pilihan. Kemudian section B, 2 short structure question ataupun subjective question. Dua soalan tu wajib dijawab. Dan ada pula section yang ketiga, iaitu section C, ada 3 soalan esei dan anda hanya perlu menjawab 2. Keseluruhan soalan ini akan memberikan markah 60 markah untuk semester tersebut, dan dia akan menyumbangkan sebanyak 26.67% daripada markah keseluruhan peperiksaan. Kerana 3 semester ini jumlah soalan dan juga markah yang sama akan menyumbangkan sebanyak 80% daripada markah keseluruhan, manakala 20% lagi lah datangnya daripada amali. Bagi latihan amali, ujian amali, amali ini sebenarnya adalah satu ujian peperiksaan yang dibuat khas untuk menilai pelajar di peringkat sekolah, berasaskan sekolah. That mean pensyarah ataupun guru-guru yang akan menilai pelajar-pelajar sekalian, seperti yang anda buat semasa di tingkatan 5 dahulu, iaitu kamu ada PK. Tapi ini ada ujian peperiksaan, ini adalah betul-betul ujian peperiksaan yang masuk markahnya direct ke dalam peperiksaan STPM, iaitu sebanyak 20 markah untuk subjek biologi ini. Jadi amali ini akan dibuatkan sepanjang semester, di mana kita akan ada lebih kurang 6 ataupun 7 amali untuk setiap semester yang wajib kamu buat dan yang akan dikira dalam perlembagaan. Normally pelajar akan mendapat markah tinggi lah, sebab guru-guru akan membimbing pelajar dan memberi tunjuk ajar sebelum amali, dan pelajar akan membuat dengan penuh minat dan menyediakan laporan yang sangat lengkap, dan sudah pastinya guru tidak boleh menolak lagi lah untuk memberi markah yang tertinggi. Biasanya pelajar-pelajar akan mendapat markah A lah untuk amali, melainkan ada pelajar yang betul-betul degil, yang tidak menyiapkan kerja, yang tidak datang masa hari amali. Pelajar-pelajar ini memang boleh digagalkan. Setakat ini untuk biologi, pelajar-pelajar biologi tidak ada yang bersikap sedemikian. Kemudian laporan amali pula, dia tidak susah seperti kita kena tulis laporan dalam kertas A4 atau kertas kajang. Kita dah siapkan laporan itu dalam bentuk handout. Jadi kamu cuma mengikut arahan dan mempraktiskan skill yang sepatutnya kamu dah belajar di Form 5. Ataupun jika kamu tidak tahu menggunakan skill itu, kamu boleh berbincang cikgu dengan cikgu dulu lebih awal, ataupun cikgu tahu itu adalah skill yang baru untuk diajar. Sebelum amali, biasanya guru ataupun pensyarah itu akan tunjukkan dulu skill untuk eksperimen tersebut. Jadi skill ataupun kemahiran-kemahiran ini sebenarnya adalah untuk melatih kamu menjadi mahir bila kamu ke universiti nanti. Jadi di tingkatan 6 ini, guru-guru akan pastikan kamu mempunyai kemahiran-kemahiran yang tertentu, supaya bila kamu ke peringkat ijazah di universiti nanti, kamu boleh menggunakannya dengan betul dan boleh menggunakannya dengan secara meluas dalam gerak kerja kamu di dalam pembelajaran kamu di universiti nanti. Mengenai bahan rujukan yang sesuai untuk mata pelajaran ini, setakat ini kita menggunakan bahan rujukan daripada buku teks yang ada di pasaran, iaitu kita gunakan As Ahead Biology, dan kita gunakan juga sumber-sumber rujukan secara terbuka di internet, di YouTube dan sebagainya. Jadi sebenarnya untuk STPM ni, rujukan ni adalah rujukan yang terbuka, tetapi mestilah kita mengikut silibus dan juga keperluan yang ada ataupun learning outcome yang ada di dalam silibus Kementerian Pelajaran Malaysia. Bagaimana pula dengan prestasi pelajar-pelajar yang ambil biologi setakat ini? Okey, setakat ini pelajar yang mengambil biologi di KISTAD ni dalam beberapa tahun ini, mungkin dalam 5 tahun 6 tahun ini, kita mendapat keputusan 100% lulus,
sudah beberapa tahun kita memecah rekod. Tidak ada yang gagal dalam subjek biologi ini. Itu sangat menggembirakan kami semualah. Cuma untuk mendapat pelajar yang cemerlang, itu semestinya tidak semualah dapat cemerlang A dan sebagainya, tetapi most of them, kebanyakan mereka adalah dalam average, iaitu dalam sekitar C+, B-, B. Itu kebanyakannya. Dan ada jugalah pelajar yang selemah-lemah pelajar pun C- setakat ini yang dapat dalam subjek ini. Jadi apa nak kata kat sini adalah sebab biologi ni sebenarnya dia adalah satu subjek yang selamat. Guru akan membimbing pelajar supaya mendapat markah tertinggi dalam amali, sebab ini adalah satu kelebihan apabila ada penilaian di peringkat sekolah, di mana kita boleh memantau dan membimbing pelajar supaya mendapat markah tertinggi. Normally pelajar akan mendapat A dah dalam amali dengan syarat dia datang buat amali, menghantar laporan amali itu dengan lengkap, dan semestinya semasa membuat amali ataupun praktikal itu dia membuat dengan betul, dengan penuh minat dan mematuhi segala arahan dan juga langkah-langkah keselamatan yang ada dalam manual amali tersebut. Jadi saya rasa itulah saja taklimat untuk subjek biologi. Jadi saya harap kamu buat keputusan yang betul dan menepati dengan cita-cita rancangan kamu yang kamu nak buat di IPT nanti. Okey, jangan membuat pilihan yang salah, dan pastikan kamu berbincang dahulu dengan ibu bapa ataupun kaunselor sekiranya kamu tidak dapat idea yang jelas, okey, gambar yang jelas apakah yang kamu nak buat di masa hadapan, terutama selepas kamu melangkah keluar daripada kolej tingkatan 6 ini dan masuk ke universiti nanti. Okey, selamat maju jaya. Terima kasih.